Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Hari ini saya berpeluang untuk berkongsi dapatan kajian yang telah saya laksanakan berkenaan hubungan amalan penyediaan pengajaran oleh pemimpin pertengahan sekolah menengah terhadap motivasi guru, perkembangan profesionalisme guru dan prestasi pengajaran guru. Kerangka pembentangan saya dibahagikan pada 3, iaitu bahagian pertama, pengenalan kajian, bahagian kedua, metodologi kajian dan bahagian ketiga, dapatan kajian dan perbincangan. So, kita mulakan dengan bahagian pertama. Kita mulakan dengan pernyataan masalah yang telah saya ambil daripada kajian Cansdale tahun 2010 yang menyatakan bahawa guru memerlukan sokongan untuk meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan ilmu mereka dalam kandungan subjek, strategi pengajaran dan sebagainya melalui pembangunan profesionalisme keguruan. Maka penyediaan pengajaran dilihat sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan profesionalisme keguruan yang dijadikan sebagai satu faktor yang mempengaruhi pembangunan guru tersebut. Seterusnya ia akan meningkatkan motivasi guru, membangunkan kompetensi diri sekaligus meningkatkan kualiti PDPC. Gladhon pada tahun 1984 menyatakan penyediaan pengajaran adalah proses bagi membantu perkembangan profesionalisme guru melalui pemberian maklum balas oleh penyelia kepada orang yang diselia dan akhirnya akan meningkatkan keberkesanan guru. Oleh sebab itulah maka saya sebagai pengkaji ingin mengetengahkan kajian mengenai penyediaan pengajaran yang dilakukan oleh pemimpin pertengahan di sekolah berkaitan motivasi guru, pembangunan profesionalisme guru dan prestasi pengajaran guru. Baiklah, kita ke objektif kajian yang telah saya gariskan. Yang pertama ialah menentukan tahap amalan penyediaan pengajaran oleh pemimpin pertengahan di Sekolah Menengah Daerah Besut. Seterusnya mengenal pasti perbezaan amalan penyediaan pengajaran oleh pemimpin pertengahan di Sekolah Menengah Harian dan juga di Sekolah Menengah Aliran Agama. Seterusnya menentukan hubungan antara amalan penyediaan pengajaran pemimpin pertengahan dengan motivasi guru. Yang keempat, menentukan hubungan antara amalan penyediaan pengajaran pemimpin pertengahan dengan perkembangan profesionalisme guru dan objektif terakhir iaitu menentukan hubungan antara amalan penyediaan pengajaran pemimpin pertengahan dengan prestasi guru. Dan ini adalah persoalan kajian yang akan kita jawab di akhir nanti. Dan saya juga telah merangka 4 hipotesis bagi membantu menganalisis dapatan nanti. Ini ialah kerangka kajian yang menunjukkan terdapat 2 pemboleh ubah dalam kajian ini iaitu pemboleh ubah pertama ialah amalan penyediaan pengajaran manakala kualiti guru, pemboleh ubah kualiti guru terdiri daripada motivasi guru, perkembangan profesionalisme guru dan seterusnya prestasi guru. Sedikit tinjauan literatur berkenaan kajian saya ambil satu model teori penyediaan pengajaran oleh Glickman yang telah dilaksanakan pada tahun 2003 yang telah ditulis laporannya dalam Supervision for Successful Schools yang telah menyatakan terdapat 3 bahagian dalam teori penyediaan pengajaran ini. Item penting yang pertama ialah keperluan asas yang mana terdapat 3 perkara yang harus dikuasai oleh penyelia, manakala bagaimana penyeliaan itu membantu membangun guru untuk melaksanakan 5 jenis tugas dan akhirnya memberi kesan kepada pengajaran guru. Jadi teori penyeliaan pengajaran ini telah dihurai jelas oleh Glickman iaitu bersifat developmental yang mana ia bermula daripada direct assistance, daripada bantuan secara jelas di dalam bilik darjah sehinggalah seorang guru itu mampu untuk melahirkan keberhasilan daripada bimbingan itu sebagai contoh action research. Jadi kelima-lima bidang tugas yang telah dinyatakan dalam teori sebentar tadi perlu diberi bimbingan seterusnya melalui penyediaan yang sedang kita kaji. Seterusnya kita ke reka bentuk kajian yang mana reka bentuk kajian dipilih ialah kuantitatif melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada sekolah-sekolah sasaran menggunakan skala Likert 5 mata daripada sangat setuju hingga ke sangat tidak setuju dan kaedahnya ialah purposive sampling. Sasaran yang saya target untuk kajian ini ialah 60 orang responden terdiri daripada pemimpin pertengahan,
dua kategori sekolah menengah, iaitu sekolah menengah harian biasa dan sekolah menengah aliran agama, yang akhirnya dapatan ini dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 25. Baiklah, ini ialah kerangka instrumen kajian yang terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian pertama, demografi. Bahagian kedua ialah instrumen penyeliaan pengajaran, dan seterusnya instrumen penyeliaan berkesan yang terdiri daripada 3 konstruk tadi, iaitu motivasi guru, perkembangan profesionalisme guru dan prestasi pengajaran. Untuk mengukur dapatan tadi, saya telah mengambil jadual tahap pengukuran min daripada Fauzi Hussein, Jamal Ali, Muhammad Saiful Zamzuri, Nor dalam bukunya pada tahun 2014, iaitu dengan tahap sangat rendah, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. Manakala bagi menjawab objektif, menjawab persoalan kajian 3, 4 dan 5 adalah melalui kaedah nilai perkali dalam perkali korelasi yang mempunyai 7 kategori hubungan, iaitu sempurna, sangat kuat, sederhana, lemah, sangat lemah dan tiada hubungan. Kita ke bahagian akhir, iaitu bahagian dapatan kajian dan perbincangan. Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa soalan yang pertama, iaitu tahap amalan penyeliaan pengajaran oleh pemimpin pertengahan di sekolah menengah daerah Besut ialah berada pada tahap tinggi dengan min 4.1672. Manakala soalan kajian yang kedua, iaitu adakah terdapat perbezaan amalan penyeliaan pengajaran oleh pemimpin pertengahan di sekolah menengah harian dan sekolah menengah aliran agama di daerah Besut, maka di sini terdapat perbezaan yang signifikan antara kedua-dua kategori sekolah ini, yang mana sekolah harian biasa adalah lebih tinggi dan berada pada tahap tinggi, iaitu dengan min 4.1736 berbanding sekolah aliran agama, iaitu pada tahap sederhana dengan min 3.3609. Manakala soalan kajian 3 telah menunjukkan terdapat hubungan positif yang sangat kuat serta signifikan antara amalan penyeliaan pengajaran pemimpin pertengahan dengan motivasi dengan nilai RXY-nya ialah 0.913. Seterusnya, bagi menjawab soalan kajian 4, dapatan telah menunjukkan terdapat juga hubungan positif yang sangat kuat serta signifikan antara amalan penyeliaan pengajaran pemimpin pertengahan dengan pembangunan profesionalisme guru dengan nilai RXY-nya ialah 0.980. Dan seterusnya, dapatan daripada soalan kajian yang kelima, iaitu ia menunjukkan terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara amalan penyeliaan pengajaran oleh pemimpin pertengahan dengan prestasi guru dengan nilai RXY sebanyak 0.950. Baiklah, kita buat sedikit rumusan tentang kajian ini, yang mana amalan penyeliaan di sekolah menengah daerah Besut dalam kalangan pemimpin pertengahan adalah berada pada tahap tinggi. Namun begitu, kita dapat lihat terdapat perbezaan yang signifikan antara dua kategori sekolah ini, iaitu sekolah harian biasa dan juga aliran agama. Seterusnya, kajian ini juga mendapati terdapat hubungan positif yang signifikan dan amat kuat antara amalan penyeliaan pengajaran oleh pemimpin pertengahan ini dengan ketiga-tiga kualiti guru tadi, iaitu motivasi guru, pembangunan profesionalisme guru dan profesi guru. So, secara keseluruhannya, amalan penyeliaan pengajaran adalah amat mempengaruhi kualiti guru dengan 3 konstruk tadi. Secara kesimpulannya, amalan penyeliaan pengajaran harus dilaksanakan secara berkualiti dan berkesan oleh pemimpin pertengahan dengan cadangan yang telah dikaji oleh dalam 3 kajian, iaitu oleh Glickman, Gordon dan Ross Gordon pada 2004, Goldhammer pada tahun 1969 dan Cogan tahun 1973, iaitu penyelia harus melengkapkan kitaran penyeliaan pengajaran bagi memastikan amalan ini memberi kesan yang positif kepada 3 kualiti guru yang dikaji. Selain itu, pemimpin pertengahan juga harus meningkatkan kualiti diri dan kompetensi diri melalui teori Glickman yang telah saya sebutkan di atas,
dengan meningkatkan 3 kemahiran asas dalam diri mereka. Yang pertama, mereka seharusnya mempunyai ilmu yang jelas tentang apa yang hendak diselia dan tentang isi kandungan dan pedagoginya. Seterusnya, kemahiran yang kedua ialah kemahiran interpersonal, yang mana hubungan antara penyelia dengan orang yang diselia, dan seterusnya kemahiran yang terakhir iaitu kemahiran teknikal berkenaan dengan penulisan, berkenaan dengan kemahiran PAK21 dan sebagainya yang terkini dalam pedagogi pendidikan Malaysia hari ini. So dalam konteks ini, penyelia harus memainkan peranan untuk membantu guru yang diselia untuk memperbaiki dan memajukan diri dalam kecekapan pengajaran di dalam bilik darjah, bukan hanya menyelia semata-mata. So saya rasa itu sahaja untuk dapatan saya. Assalamualaikum.